Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah thumma amma ba'd. Insyaallah naltaqi fi hadha al-liqa' wa sawfa nabhath an haqiqatil muflis. Atasma'una ma huwa al-muflis? Bisa dengar tak perkataan muflis? Apa dia maksud muflis? Bankrupt. Bankrupt. Okey. Saya dah tengok. Ma huwa haqiqatul muflis? Muflis yang nak dimaksudkan dalam hadis apa dia? Okey, fi hadzal mawdu' sawfa nata'arraf atau nanzuru ila mi'yarut ta'allum. Awalan qira'atul hadis qira'atan sahihah, thumma dhikru ma'anil kalimatil mukhtarah, thumma syarhul hadith, thumma al-istifadatu minal hadith, thumma hifdzul hadith, wa ba'da dhalik sawfa nunaqish 'anit tadribat. Awalan ana aqra'u awalan wa antum tastami'una jayidan wa ba'da dhalik antum tuqalliduni fil qira'ah. Okey, ustaz baca dulu, lepas tu kamu tiru gaya ustaz baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Maratan tsaniyah. Ya, ustaz ulang sekali lagi. Kamu dengar elok-elok dekat mana ustaz berhenti. Saya kamu baca macam mana dengan ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebelum kita masuk kepada syarah hadis, sekali kita akan tengok syarah hadis. Tapi sebelum tu ustaz nak beberapa orang untuk baca hadis ni dengan lancar. Okey. Man sayaqra? Ana. Adham. Ya. Tafadhal. Qira'atul hadis qira'atan sahihah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qazafa hadha wa akala mal hadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسنته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياته فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Ahsanta ya Adham. شكرا Ustaz. Thumma man? Iqbal. Tafadhal. Hal kana mawjudan? Iqbal ada tak Iqbal? Tak ada Ustaz. Dia Ada, bak Ustaz. ustaz. Dia bak ustaz dia nak masuk lewat sikit ni sebab saya nak pergi beli makanan Ustaz.
Okey. Thumma Maryam. Tafadhali. Tak. Tak ada. Tafadhali ya Maryam. Maryam. Aina kunti? Mana Maryam? Tadi masuk. Hanan pula, Hanan. Okey, Hanan baca. Maryam baru masuk. Hanan mana Hanan? Tak ada juga ni. Ya, Iqbal Hakim pun baru masuk. Okey. Iqra ya Maryam. Ustaz. Kesian kawan duk tunggu lama. Baru nak buka buku. Baru nak pergi cari. An Hmm. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu qalu Allah bismillah. Kalau baca dekat ujung tu kamu berhenti Atadruna mal muflis. Kalau baca, kemahiran membaca, kalau kamu baca buah baris penuh, dia tak sedap lah bunyi. Atadruna mal muflisu. Tak sedap. Dia kena macam kita bercakap lah. Qal atadruna mal muflis? Qalu. Kena berhenti dekat ujung. Macam Quran lah. Baca Quran pun kita berhenti juga. Kita wakaf di ujung. Kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tak baca macam tu pun. Kita berhenti. Okey. Maryam, teruskan. Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salah wasiyam wazakah wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alayhi ukhiza min khotoyahum faturihat alayhi summa turiha finnar Okey, ahsanti. Bacaan yang bagus. Baris apa semua kena. Cuma tempat yang perlu diwakaf, kena wakaf. Kena perbaiklah. Baca bagi ada uslub Arab. Nah, Maryam? Okey, summa Iqbal. Dengan Hanan, siapa dulu? Iqbal ke Hanan? Hanan tak masuk lagi Hasan. Iqbal. Fadal. Aina huwa? Mana Iqbal ni? Hanan masuk dah. Iqbal dengan Hanan. Iqbal? Ya Ustaz. Iqra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis salah wa siyam wa zakat wa ya'ti qad syatama hadza wa qatafa hadza wa akala mala hadza وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه
ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Okey, ahsan ya Iqbal. Bacaan lancar. Okey. Perbaik lagi sampai boleh uslub ataupun gaya bahasa Arab. Okey, tambah Hanan. Hanan, tafadhali. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس Ustaz, قالوا dekat anna Rasulullah, la tu bagi jelas Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semula. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وغدف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياكم وطرحت عليه ثم طرح في النار. Okey, ahsan ya Hanan. Okey, secara overall semua orang boleh baca dengan lancar. Cuma kita nak cara bacaan tu biar kena dengan intonasi dan mengikut intonasi orang Arab. Okey. Yang tu yang skill tu payah nak dapat pada setiap orang. Melainkan kena latih sampai dia cakap lah. Okey. Sebab apa Ustaz tekankan bacaan? Sebab hadis ni, kita semua ada 5 hadis. Ni hadis yang ketiga. Sebelum ni kita dah belajar dah tentang solat tahajud. Dan juga satu lagi apa dia? Fitratullah. Jadi semua ada 5. Tapi ni yang ketiga. Semua hadis ni adalah diambil markah untuk hafazan syafawi. Dalam SMA, 5 hadis ni kamu akan diuji. Kamu kena wajib hafal 5 hadis. Hafal daripada la tak apa. Sebab hadis dia panjang-panjang. Hafal daripada la, nanti ni selalunya Ustaz akan target lah. Kamu akan dapat sekurang-kurangnya markah 26 ataupun 27/30. Kalau kurang daripada tu, kamu kena ulang sampai lancar lah. Sampai boleh 27. Sekurang-kurangnya 26 ataupun 27. Sebab tu nak hafal daripada lah. Ada SMA ke Ustaz? Ya, ada SMA. Bila? Bila tak tahu lagi, sama ada tahun ni ataupun tahun depan. Tapi rasanya tahun ni juga mana pun. Okey. Awak tak mau bagi ada SMA? Bila nak buat tuition Ustaz? Bila nak buat tuition? Bila nak buat apa? Tuition Ustaz. Balarah. Tuition Balarah. Balarah bukan Ustaz ajak. Mungkin ustazah baru kot. Kamu kan? Ustazah baru dia ambil kelas Balarah Ustaz Ibni. 4AF kot. Ataupun 4AJ, Ustaz tak ingat dah. Ada ustazah baru masuk. Kamu kenal tak? Kenal. Kenal tak mana? Dia ajak subjek apa? Kelas kamu dia ajak subjek apa? Tak kenal pun Ustaz. Tak kenal. Okey. Berdasarkan hadis yang kita baca ni, kalau tengok berdasarkan bacaan kamu, kamu faham tak? Dia nak cerita tentang apa? Tentang muflis. Atalah muflis. Tentang apa? Pasal apa? Disebut muflis tu, benda apa yang muflis? Tak faham Duit. Duit. Okey. Amalan. Amalan. Amalan Okey. dia. Siapa jawab amalan? Putri Solehah.
Bukan. Sofia. Sofia. Oh. Ustaz main teka je. Suara perempuannya susah juga nak teka suara orang. Okey. Siapa yang akan syarah makna kalimat? Sa'i tapi lagi. Dekat syarah. Makna Ustaz. kalimat. Tafadhal. Makni kalimat muftarah. Al-muflis man lam yabku makhbumal. Maksudnya muflis yang sebelah tu, yang man lam tu siapa yang tidak mempunyai wang. Man lam yabqa ma'ahu malun. Kalau nak berbaris lah, nak apa ni? Man lam yabqa ma'ahu malun. Maksud daripada? Siapa yang tidak mempunyai wang. Duit tak ada. Harta tak ada. Mal dua maksud Satu harta, satu lagi duit. Yang nombor 2 mata. Maksud dia beg. Bank. Beg. Bagasi. Tengok kepada ma'anil kalimat. Kamu jangan terjemah kalimat tu saja, mata. Kullu ma yantafi'u bih. Apa maksud dia? Semua itu memberi faedah. Bukan semua itu memberi faedah. Setiap apa yang memberi faedah. Setiap apa. Kullu dia tu bukan maksud semua. Apa-apa saja yang memberi faedah tu dikira mata'. Syatama, sumpah. apa maksud dia? Sumpah. Tak, tengok kepada ma'anil kalimat tu. Jangan tengok kepada makna syatama, qadhafa, safaka, apa semua tu. Sabar tu maksud apa? Mencaci, ya. Mencaci, menghina, mengumpat. Seterusnya, qadhafa, Atahamu, menuduh. ya, menuduh. Ataupun memfitnah. Safaka, Araka damuhu, menumpahkan darah. ya, ara qadamahu, menumpahkan darahnya. Khataya, Zanubu, dunuba, zunubu, dosa. ya. Faniyat, Badawantuhu wujuduhu. badawantaha wujuduh. Buruk dan siap dan kualiti. Badawantaha wujuduh, maksud dia bukan jaudah. Kalau jaudah tu baru kualiti. Kalau badawantaha wujuduh tu maksud dia tak ada dah. Selesai, habis dah. Apa pun tak ada. Tu maksud dia. Bada tu maksud dia? Selesai. Bada tu maksud dia apa dia? Buruk. Bada tu maksud dia? Binasa. Ya, binasa. Wantaha wujuduh maksudnya kewujudan tu berakhir. Berakhir kewujudannya. Pendek kata apa? Habis dah, tak ada dah. Seterusnya, turiha. Turik. Alki. Ulqiya. Ulkiya. Wabudu. Wabu'ida anhu. Melempar dan mengejarnya. Dilemparkan. Kamu tengok dia baca bina majhul kan? Turiha. Jadi kita baca dengan bina majhul juga dekat ma'anil kalimat. Bila dibaca turiha, kita pun baca ulqiya wa bu'ida anhu. Kamu belajar kan bina majhul dalam lam.
Yang ni Ustaz rasa bukan tingkatan 4 saja, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1 pun dah sentuh dah. Tingkatan 1 dah lah. Mungkin tingkatan 3 kamu belajar. Fi'il bina majhul. Okey. Hadis ni nak cerita tentang apa naknya? Kita tengok pada syarah hadis. Syukran. Ishaq. Siapa yang akan syarah? Dia. Tafadhali. Dia ada? Ada. Okey, silakan dia. Syarhul hadis ijmalan. Hazal بصوت عال ارفعي صوتك. syarhul hadis ijmalan. Hazal hadis yubayinu lana al-umuril atiyah. Al-muflis fi dunya huwa allazi la yamliku dananir wa amlaku wa mimma yantafi'u bih. Orang muflis di dunia adalah orang yang tidak memiliki dinar dan harta benda dan apa yang menguntungkan untuk melaksanaan hutang dia. Wa amma Mimma muflis yantafi'u bih tu apa-apa yang memberi manfaat dengannya. wa amma muflis fil akhirah wallazi tadi'u hasanah wa la yabqa lahu sawabu bisababi zulmuhu fid dunya bifa'alahu sayyi'at. Orang yang Yabqa lahu muflis thawabu bisababi zulmihi fid dunya bi fi'lihi sayyi'at. Okey, tu cara bacaan dia. Apa maksud dia? Orang yang muflis di akhirat dia adalah orang yang perbuatan baiknya hilang dan tidak ada pahala yang tersisa baginya kerana kesalahannya di dunia dengan perbuatannya. Maksudnya kalau orang tu dia ahli agama, dia orang yang baca Al-Quran selalu, yang tak pernah tinggal solat, dalam masa yang sama dia duk hina orang, dia duk pukul orang, dia duk kata-kata ke orang, nanti dekat akhirat nanti dia akan datang dengan bawa pahala kebaikan dia tu dengan dosa-dosa yang dia buat ke orang. Kat situ nanti dia kena macam nak bayar balik hutang dia lain. Kebaikan-kebaikan dia semua nanti akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau kebaikan dia dah habis, dah tak cukup, dosa-dosa orang yang dizalimi tu akan dibebankan kepadanya dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ahsanti. Okey. Yang ketiga tu, Innallah ya'murul mu'minu an yu'addi amanah ila ahluhu wa yadriku zulmu bainan nas. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menunaikan amanah kepada keluarga dan meninggalkan kezaliman Pada ahlinya, bukan maksud keluarga di situ. Ahli itu maksudnya kepada orang yang kita ada urusan dengan dia lah. dan meninggalkan kezaliman terhadap manusia. Okey. Jelas lah dapat maksud? Kamu tengok cerita hadis ni. Awal-awal Rasulullah pada satu hari, Rasulullah tanya para sahabat, atadruna mal muflis? Hampa tahu tak muflis tu apa dia? Qalu tu siapa dia yang cakap? Para sahabat kata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kami duk faham muflis tu adalah orang yang tak ada dirham. Duit dirham pun tak ada. Dia tak ada langsung. Dan barang-barang yang memberi manfaat kepada dia pun tak ada. Tu maksud muflis di sisi kami. Lepas tu Nabi pun habaq kat mereka. Innal muflisa min ummati. Hampa tahu tak muflis yang hakiki ni siapa dia? Orang muflis di kalangan umat aku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Di hari akhirat nanti, dia bawa pahala semayang dia. Tak kira lah semayang sunat ke semayang fardu, semua dia buat. Wa siyamin, puasa sunat, puasa fardu, puasa yang wajib. Semua dia bawa pahala ni. Zakat dia bawa, pahala zakat dia bawa. Dalam pada masa yang sama, wa ya'ti qad syatama hada. Kebajikan dia buat, keburukan pun dia buat juga. Dia buat apa? Qad syatama hada. Dia buat apa? Dia tuduh orang ni. Maki orang ni.
bergosip dengan orang ni. Semua orang dia kata. Wa qadhafa hadha, dia fitnah si fulan dia fitnah. Wa akala mala hadha, rasuah dia ambil harta orang, dia zalimi. Wa safaka damma hadha, dia buat apa lagi? Darah orang, iaitu dia bunuh orang. Wa daraba hadha, pukul orang. Baik dia buat, jahat pun dia buat juga. Fa yu'ta hadha min hasanati, maka di tempat pengadilan antara dua orang ni, kebajikan yang dia buat tu diberi kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaih, kes tak selesai lagi, tapi dah habis dah dia punya kredit dah dalam bank. Pahala dia dah habis dah. Buat apa pula? Ukhida min khatayahum, ambil pula dosa orang yang tak selesai tadi, yang kes tak selesai tadi, dan ambil dosa kawan ni, faturihat alaih, dia kena tanggung dosa orang tu, dicampakkan ke atasnya dosa kawan tu. Bila dah dosa berat, apa jadi? Thumma turiha finnar, last sekali dia masuk ke dalam neraka. Biasa tak kamu maki orang? Biasa tak kamu kata ke orang? Biasa tak kamu bergosip? Jawab. Biasa. 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 Semua orang biasa kan? Semua orang biasa. Semua orang biasa. Susah benda ni kita nak elak, memang susah. Tapi kita cubalah. Tu kata mujahadah. Lawan hawa nafsu ni. Payah. Kita suka. Kalau kata bergosip ni kita cukup suka. Kan? Benda tu paling sedap naknya. Kita dah buat kerja elok-elok, tiba-tiba dengar orang kata kat orang. Tinggal kerja kita tu, pergi dengar dulu. Betul tak? Sebab apa? Ngata orang ni memang sedap. Memang sedap. Dia rasa satu kepuasan. Tambah pula orang tu kita tak puas hati. Lagi kita suka mengata. Yang salah daripada mengumpat salah. Apa maksud mengumpat? Kita menyebut sesuatu, bila orang tahu, orang yang diumpat tu, dia tahu kata kita sebut pasal dia tak suka. Walaupun benda tu betul. Tu makna mengumpat. Kita kata satu benda yang betul dekat orang yang kita nak umpat tu, kalau dia tahu, dia tak suka. Tu makna mengumpat. Kalau fitnah, benda tu tak ada pada orang tu pun, tapi kita buat satu tuduhan palsu. Itu adalah fitnah. Mengumpat tak boleh, fitnah tak boleh. Bukan kata kita sendiri yang buat, dengar pun tak boleh. Susah tak? Susah. Benda ni memang susah. Sebab tu hadis Nabi sebut apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang betul-betul dia jaga keislaman dia tu macam mana? Orang Islam yang lain aman daripada lidah dia dan juga tangan dia. Dia tak pergi pukul orang sesuka hati. Lidah dia ni tak sesuka hati mengata kat orang. Lepas tu berbisik. Kamu pun biasa belajar kan? Adab berbisik. Kalau duduk 3 orang, tak boleh 2 orang antara 2 orang ni berbisik. Takut-takut orang yang ketiga tu terasa. Idza kuntum thalatah, sabda Nabi SAW, kalau kamu duduk 3 orang, fala yatanajathnani dunal akhar. 2 orang ni jangan berbisik dengan meninggalkan orang yang ketiga ni. Tak boleh. Ini ustaz cakap dekat kamu ni, ustaz pun kena bermujahadah jugalah. Tapi macam mana? Kalau kata kita ni dengar orang duk mengumpat, nak buat macam mana? Apa tindakan kita? Istighfar. Istighfar. Imam Nawawi kata sebaik-baiknya, paling afdal kita mempertahankan orang yang diumpat tu. Dak kot. Hang duk kata kat dia, hang bersama je. Mempertahankan. Tu yang pertama. Yang kedua macam mana? Kita beredar daripada tempat tu. Tinggal tempat tu terus.
Tanda kita tak suka tu. Tak mampu juga, kita dah buat ajar tapi duduk dengar orang nak maki, nak buat macam mana? Takkan nak tinggal ajar kita? Buat macam mana? Membenci dengan hati. Biarlah hati ni tak suka. Selalunya kita pergi join sekali. Tu selalu kita buat. Okey, tu cara dia. Tapi ada tak tempat-tempat yang boleh mengumpat? Ada tak? Ada tak situasi yang boleh mengumpat? Tak ada. Ada 6 tempat. Ni Ustaz sebut yang Ustaz ingat lah. Ada 6 tempat. Contoh dia, seorang dia meminta fatwa. Dia pergi dekat qadi, dia pergi dekat mufti. Dia habaq dah. Suami dia tak bagi nafkah. Dia mengumpat tak suami dia? Mengumpat. Tapi boleh tak dalam situasi itu? Boleh. Sebab apa? Sebab dia minta hukum. Minta fatwa. Istifta, minta fatwa. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kalau kita tahu seorang tu dia bawa ajaran Islam dalam keadaan salah, ajaran sesat. Kita mengata kawan tu, si fulan, kita sebut nama dia terus. Dia ni membawa ajaran sesat. Salah tak? Tak salah. Waktu tu, tak salah. Okey. Yang ketiga apa dia? Orang yang dizalimi. Dia mengadu, kata dia ni dizalimi oleh si fulan ke muka pengadilan. Boleh tak? Boleh. Dia ada lagi. Yang keempat apa dia? Yang keempat, contoh dia, contoh. Orang tu dia terkenal dengan nama tertentu saja. Kita pergi satu kampung, kita nak cari kawan kita. Kawan kita tu terkenal dengan gelarannya tertentu. Contoh macam dengan kita kata kenal tak? Pergi satu kampung, kenal tak? Mat. Dia kata mat yang mana ni? Mat mana ni? Kampung ni banyak. Lepas tu kita pun tak tahu nak abak dah. Dah lah kita sebut tu mat yang pendek tu. Kan? Contoh. Kita mengumpat tak? Mengumpat. Tapi boleh tak waktu tu? Boleh. Untuk apa? Untuk dikenali. Untuk kita nak tahu. Ataupun orang tu kenal. Baru dia boleh habaq rumah datang mana. Okey. Dia ada 6 tempat lah yang Ustaz sebut. 4. Lagi 2 kamu carilah. Dia ada tempat-tempat tertentu yang boleh mengumpat. Bukan kata tak boleh langsung. Tapi jangan kita ambil kesempatan dengan menggunakan situasi itu untuk nak mengumpat. Benda ni payah naknya. Benda hati ni payah. Dia kena latih. Dengar, terus tinggal. Dengar, terus main rasa tak suka. Sebab Islam dia tak suka bermusuhan antara satu sama lain. Benda ni payah. Ustaz sebut banyak kali payah. Orang yang berjaya mengatasi masalah ni, dia orang yang hebat lah. Kita pun masing-masing kita bina satu keyakinan. Nak tinggal benda tu. Tak mau mengata dekat orang langsung. Okay? Ma yurshidu ilaihil hadis. Apa dia? Teruskan. Saya. Ma yurshidu Siapa nama? ilaihil Haziq. Kuat sikit. Haziq Daniel. Ma yurshidu ilaihil hadis. Inna huququl ibad wala bada'an tu'addiha ada hasana. Hamba mestilah melaksanakan hak dan kewajipan masing-masing dengan baik. Doa ad-dawam ala din Allah Ta'ala if'ali al-ma'murat wa ijtinab an-nawahi. Gigih dalam agama dengan berbuat baik dan menjauhi larangan. Wujub al-ibti'ad an az-zulmu ba'dama i'tida' ala amwalun nas wa anfusahum wa a'radahum. Wajib untuk menjauhkan diri dari ketidakadilan dengan tidak mengambil harta orang lain dan
maruah mereka. Innal iflas yaumal akhirah yakunu bidiya'in hasanati bisababi irtikab al-insan as-sayyi'at. Habis kebaikan pada hari akhirat kerana kesalahan seseorang atau terlibat dengan perkara buruk. Okay, muflis di akhirat apa dia? Buat zalim dengan maki orang, pukul orang, menumpahkan darah dan sebagainya lah. Hutang di akhirat tak boleh bayar dengan duit. Walaupun dia jutawan, dia dibayar dengan dosa ataupun pahala. Ambil dosa orang, tak cukup pahala, ambil dosa orang. Okey, korang bisa tengok tak? Biasa baca tak ayat ni? Hak duk mengata orang tu naknya, dia tu pun sama dia. Kesian, ada jenis manusia yang suka mencari kesalahan dan kelemahan orang. Tapi kekurangan diri sendiri tak nampak. Yang ni banyak. Kita selalu macam ni. Mudah-mudahan bukan kita lah. Selalu cari aib orang. Tambah zaman lah kan. Quran kata apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi orang yang mengumpat. Humazah, dia mengumpat dengan lisan. Lumazah, mengumpat dengan perbuatan. Tu antara ajaib keajaiban Al-Quran, dia cerita benda yang akan datang. Cerita macam mana? Zaman lah dia tak guna sangat. Mulut dia guna apa? Ni, dia mengumpat kot Facebook, mengumpat kot Instagram, mengumpat kot YouTube, kot media sosial dengan perbuatan. Macam-macam hari ni. Kadang-kadang kita tengok mulut diam, orang dia seorang yang pendiam. Tapi di media sosial, Masya Allah, cukup laju dia update. Kemudian, ni antara kata-kata lah. Ada juga hadis, ada ulama sebut, jangan ceritakan aibmu kepada orang lain. Yang ni kena jagalah. Kadang-kadang, kita percaya dekat kawan tu. Walaupun kita percaya dekat kawan tu, tak boleh cerita aib kita. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Iaitu seseorang yang telah berbuat dosa. Hak ni antara syarat yang tadi yang boleh kita umpat dia tak mana? Orang yang bermaksiat dalam terang-terangan. Kita boleh habaq. Iaitu seorang yang telah berbuat dosa. Di malam hari lantah di pagi harinya ia berkata bahawa ia telah berbuat dosa ini dan itu padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Kalau buat maksiat, jangan cerita ke orang. Bukan nak suruh buat maksiat maksudnya. Maksudnya kalau kita terbuat maksiat, tutuplah aib saudaramu. Yang ni dalam hadis sebut. Hadis dia bunyi macam mana? Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Memikirkan aib sendiri lebih utama daripada terus memikirkan aib orang lain. Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Peribahasa kita sebut apa? Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Itulah lebih kurang. Yang ni selalu ulama tasawuf gunalah. Kita dipandang baik kadang-kala bukan kerana kita benar-benar baik, namun kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Betul tak yang ni? Betul. Itulah. Betul. Kita ni orang nampak baik apa semua, tapi aib kita banyak. Allah Ta'ala tutup aib kita tu. Padahal aib kita ni memang banyak. Tapi Allah Ta'ala tolong kita. Okey. Ini yang tadi ni. Haqqullahi 'alal 'ibad. Ada hak hamba kepada Allah dan hak Allah kepada hamba. Ya Muaz. Ini kata Nabi SAW. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Tahu tak apa hak Allah ke atas hamba? Ni adab para sahabat. Dia jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasulnya saja yang tahu. Nabi SAW sabda apa?
Ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang tu antara hak hamba kepada Allah. Beribadat kepada Allah, sembah Allah dan tak mensyirikkannya. Atadrina ma haqquhum alaih? Hang tahu tak apa hak hamba ke atasnya? Apa hak Allah Ta'ala ke atas hamba? Allah wa rasuluhu a'lam. Ni Muaz pun jawab macam tadi juga. Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Nabi bersabda apa? Allah yu'adzibahum. Hak Allah kepada hambanya, dia tidak mengazab hambanya. Bukan Allah Ta'ala suka-suka nak azab. Tapi kalau kita minta ampun, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Macam mana? Kalau kamu dah mengumpat orang, apa langkah dia? Nak kena buat apa? Bismillah. Bismillah. Minta maaf. Minta maaf. Okay, jawapan yang tepat. Minta maaf. Sanggup ke kamu nak pergi jumpa depan-depan dia? Wahai si fulan, hari pada tarikh sekian, aku telah umpat aku kata ke hang ni. Sanggup tak hang nak maafkan aku? Macam tu ke cara? Macam tu ke cara? Ya. Kalau kita kenal kawan kita, tak apalah kita sebut apa yang kita kata kat dia. Tapi kalau orang yang tak boleh terima, kita sebut benda tu, dia tak boleh terima, lagi dia marah kat kita. Jadi kita nak buat macam mana? Kita pergi minta maaf secara umum saja. Secara umum saja. Minta maaf banyak-banyak kat hang. Aku dah buat salah kat hang. Apa dia kesalahan? Jangan ceritalah. Mudah-mudahan dia ampunkan. Okey, tapi hak tu kalau orang yang hidup, kalau orang yang mati macam mana? Kita buat kebajikan, kita niat Minta maaf kat ahli keluarga dah. Kita buat kebajikan dan kita niat pahala untuk dia. InsyaAllah lah diampunkan. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Sebab hidup kita bukan di dunia saja, di akhirat. Di dunia mungkin kita terlepas, tapi di akhirat tak terlepas. Ustaz sebut banyak bab maki orang ni. Okey, apa dia soalan? Ain Sofia. Kalau kita niat atas nama dia kan, kita dapat pahala juga, dok kan? Okey, dia macam tahlil lah. Kita baca, kita dapat pahala dan orang yang kita hadiahkan tu dapat pahala juga. Tu Allah Ta'ala bersifat pemurah. Allah Ta'ala bersifat pemurah. Macam kita baca Al-Fatihah lah. Al-Fatihah pada orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita niat kepada orang tertentu saja, dapat dekat orang tu sajalah. Tapi kalau kita niat secara umum, ya Allah, aku hadiahkan Al-Fatihah yang aku baca ni kepada semua orang Islam yang telah meninggal dunia. Dapat kepada setiap orang. Bukan share pahala Al-Fatihah tu. Dapat yang ni pahala full Al-Fatihah. Orang yang kedua pun pahala full. Dan keseluruhannya lah. Allah Ta'ala maha pemurah. Kita baca, kita dapat pahala. Hadiah ke orang, dapat pahala. Allah Ta'ala maha pemurah. Dia bukan macam manusia. Manusia kalau ada harta dia, dia bahagi. Dia tak boleh nak bahagi full dekat semua orang. Dia bahagi mesti kawan ni dapat sikit, kawan ni dapat sikit, orang yang ketiga dapat sikit dan seterusnya dapat sikit-sikit. Okey? Sebab tu kita kata innamal a'malu binniyat. Amalan, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niat. Hadis tu kamu dah baca dah. Berulang kali tingkatan 1, tingkatan 2. Okey. Lah hafal hadis, tak apalah. Yang ni kamu hafal sendirilah. Kalau ustaz nak dengar lagi ambil masa pula. Kena bagi masa dekat kamu. Ada kuliah nanti di sekolah kita akan tasmi'. Okey. Kemudian ajib anil as'ilatil atiyah. Sebab ustaz pun 8.45 dah noh. Tak dan kamu nak hafal noh. Sekejap lagi ambil masa nak tasmi' lagi. Ala kulli hal kamu hafal lah. Setiap orang wajib hafal hadis. Yang Ustaz buh nama tu, Ustaz buh nama tu bukan orang tu saja yang kena hafal. Semua orang. Udhkur ma'anil kalimatil atiyah. Safakah maksud apa?
Araqa damah. Araqa damahu. Mata' maksud apa? Kullu ma yantafi'u bih. Yang ni kenapa? Turiha apa? Ulqiya alaihi wa bu'ida anhu. Isyrah al-hadis ijmalan. Secara umum, kamu abaklah definisi muflis di dunia dan definisi muflis di akhirat. Muflis di dunia apa dia? Tak ada dinar, tak ada mata. Tapi kalau di akhirat, tak ada apa? Amalan dia dalam Solat kredit puasa. kosong. Ya. Mal farqu bainal muflisi fid dunya wal muflis fil akhirah? Apa beza dia? Beza dia yang tadi berdasarkan definisi. Limadha hadzarana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udwan bainan nas? Pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita betul-betul bermusuhan di antara manusia ni? Sebab apa? Banyaklah yang ni yang kamu boleh fikir. Antaranya apa? Kita nak hidup di dunia ni secara aman. Nak hidup di dunia secara aman, buat ibadat pun tenang, kan? Kalau negara huru-hara, kalau kamu tengoklah, nak keluar, nak pergi semayang pun, nak buat kebajikan pun payah. Pahala kita nak buat pun payah. Itu antaranya lah. Dalam satu, orang kata dalam satu organisasi tu, kalau ada orang yang tak sekepala, Jahannam. Jahannam organisasi tu. Sebab tu, Islam dia galakkan supaya jangan maki orang. Okay, thalathah mimma yurshidu ilal hadis, ada jawapan. Kamu hak ni juga kamu boleh fikir sendiri. Okay, kalau yang ni gambar yang pertama tu dia, apa yang sesuai? Aklu malil haram ka asyatamu wal ittiham bil batil waz zur. Nombor satu apa dia? Nombor satu apa dia? Qital. Al-qatlu wal i'tida' bi ghairi haqq. Okey. Ahsanti, Dina. Betul ya Dina? Ya. Ustaz teka dah. Suara Dina dia lain sikit. Nombor dua? Akal al-mal al-haram. Aklu malil haram. Makan harta haram. Dan ambil rasuah dan sebagainya lah. Yang ketiga? Izhar sodaqah. Idharu sadaqah liyarahu nas. Dia menzahirkan sedekah untuk nak bagi orang tengok. Buat pula replika. Boleh ke tak boleh? Tak. Boleh. Dia ada banyak keadaan. Kalau kata dia tu dalam organisasi, dia boleh menzahirkan sumbangan kepada orang ramai macam dengan Ustaz Abid Liu lah. Kan? Sebab dia dalam organisasi. Orang duk derma apa semua tu nak tengok apa kerja yang dia buat. Kalau dia senyap-senyap je buat, orang tak tahu harta pergi ke mana. Sebab tu dia zahirkan. Dia zahirkan. Dia harap harta ni digunakan untuk bagi dekat orang ni. Pi misi kemanusiaan ke merata dunia di South Africa, di Gaza dan sebagainya lah. Ada keadaan boleh, ada keadaan tak boleh. Kalau harta persendirian, kalau tak kuat hati, jangan tunjuk ke orang. Seeloknya kita ni orang awam biasa, jangan duk tunjuk lah. Biar kita je yang tahu. Okay, seterusnya, yang keempat, gambar apa? Zulmu ala nas. Zulmul ala Zalim ke atas manusia. Biasa tak kamu bully orang? Bully kawan? Kawan tak pernah Ustaz. Junior tak pernah. Junior tak pernah. Kawan pun tak pernah. Lepas tu bully senior. Bully Mariam. Pernah tak bully orang? Jaga-jaga. Jaga-jaga. Nanti takut kawan tuntut lah. Kalau kita melawak tu, ada cara dia. Hak orang tak boleh melawak, jangan kita melawak. Yang tu kena pandai lah. Okay, seterusnya yang kelima. Al-syatamu wal ithamu bil batilu waz zur. Syatam. Duk bisik macam yang Ustaz kata tadi ni. Ada 3 orang, 2 orang berbisik, duk mengata dekat seorang tu. Agak-agak apa dia rasa? Kalau kamu duduk tempat orang yang ketiga tu, apa kamu rasa? Terasa. Saya malas nak ambil tahu Ustaz. Mana nak ambil tahu? Yang tu bagus lah.
Kalau ustaz pun jenis buat tak tahu. Nak kata-kata. Tapi ada orang dia tak boleh. Dia jiwa dia sensitif. Macam jawab tak Ustaz ni siapa dia tahu? Mariam kot. Dina kot. Dino. Dina. Dina sebut apa? Terasa. Sebab hati dia tisu. Kan? Hati lembut. Sensitif. Okey. خلصنا في هذا اليوم عن موضوع حقيقة المفلس. عندك سؤال؟ Ada soalan tak? Atau ada apa-apa tambahan? Hari ni seorang je tak masuk lah. Ada apa-apa tambahan? Ataupun soalan? Tak ada Ustaz. Tak Tak ada? ada. Tak ada, okey. Apa yang kamu dapat hari ni? Cuba sebut. Seorang-seorang. Ain Sofia dapat apa? Pengajaran. Tahu lah, apa pengajarannya? Jangan kata kat orang. Jangan kata kat orang. Lepas tu kata kat binatang. Dia sendiri Ustaz. Okey, Dina Mastura. Ya, Apa yang kamu dapat hari ni? miskin tu tak semestinya harta je. Dia Ya. macam-macam. Okey, Ahsanti. Husna? Husna dapat apa? Jangan mengumpat. Yang empat sama dengan Ain Sofia. Okay, Mujahid? Jangan buka aib sendiri. Jangan buka aib sendiri. Okay, Ahsan ta ya Mujahid. Alia? Jangan bully orang. Jangan bully orang. Ahsanti. Adam Sakhawi? Adham. Kalau muflis kat dunia, muflis dinar atau dirham ataupun harta benda. Kalau kat akhirat, muflis dalam amalan di solat, puasa, zakat. Itu lah. Oh. Okey. Ahsan ta. Putri Salihah? Kalau kita dengar orang mengumpat, kita kena pertahankan orang yang diumpat. Ahsanti. Maryam? Kita kena jaga hati orang lain juga. Okey. Ahsanti. Haziq? Jangan duk buka aib orang. Jangan buka aib orang. Okey, ahsanta. Mirza, Mirza. Dia. Ya. Allah suruh tinggalkan kezaliman terhadap manusia. Ya. Okey. Ishaq. Dia mengatakan orang Ustaz. Jangan kata kat orang. Jangan mengumpat. Okey, hak tu lah. Okey. Hanan Izzati. Tahan nafsu mengumpat. Tahan nafsu mengumpat. Ahsanti. Iqbal. Jangan merata kat orang. Jangan kata kat orang. Hak tu lah. Syamil. Syamil. Lena dah Syamil. Danish. Kalau dengar orang mengumpat, jangan join sekali tapi elak daripada mengumpat tu, lepas tu ataupun pertahankan orang yang diumpat. Okey. Ahsan ta ya Danish. Maisarah? Sedekah tu biar ikhlas, jangan nak tunjuk-tunjuk. Ya. Sedekah biar ikhlas. Luqman? Jangan zalimi orang. Jangan zalimi orang. Siapa jawab tadi? Allah Ta'ala haram kepada kita zalim. Sama. Alisa. Jangan makan duit haram. Jangan makan duit haram. Hidayah.
Hidayah? Lena Hidayah. Okey. Ahsantum. InsyaAllah naltaqi fi al-usbu' al-qadim. Dan Ustaz pun dah nak suruh kamu buat latihan dalam buku ni. Kamu nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak tak? Cantik buku ni. Cantik. Tapi dah kamu tak pergi sekolah langsung. Ustaz nak suruh kamu sedia duit lah. Kod-kod. Pergi sekolah nanti kita boleh order, kita beli ada 2 buah buku. Banyak latihan kamu ni. Dan Ustaz target mungkin dalam 8 kali kelas lagi. Habis dah semua tajuk. Dan lepas tu buat latihan lah. Latihan. Dalam 2 buku ni. Tak pun nampak lah. Sebab Ustaz duduk dalam hutan kan. Buzzing forest. Biasa dengar perkataan tu? Forest buzzing. Bukan forest ke Ustaz? Ha? Bukan forest ke? Forest. Biasalah. Orang kampung cakap orang putih. Forest buzzing. Okey. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan dengan tajuk sirah. 2 lagi tokoh yang kita tak baca. Ustaz akan bagi tugasan kat kamu lah. Siapa-siapa yang nak hantar dia punya inovasi boleh lagi. Dan insyaAllah cukup dekat ni. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, Ustaz jangan live lagi.